liberal dia datang daripada 3 cara. Pertama, kebebasan. Kedua, individual. Ketiga, rational. Maka 3 benda ni tuan-tuan, dia akan datang pahaman. Pahaman yang pertama liberal, dia datang daripada apa? Dia datang daripada satu sikap yang dipanggil sebagai kebebasan. Hak saya. Tak, saya nak buat macam ni. Yang hang sibuk saya apa? Duit-duit saya, rumah-rumah saya, baju-baju saya. Yang hang hang sibuk saya apa? Ni, dia ajak lagu tu. Tak, yang hang nak jaga tepi kain saya apa? Saya punya pasal. Saya kata, Kak, kita kena jaga tepi kain orang. Yang tak bolehnya masuk dalam kain orang. Jaga tepi kain kena kau. Hak tak boleh masuk dalam kain orang. Tak, kubur ustaz lain, kubur saya lain. Pasal apa ustaz nak sibuk pasal saya? Maka mereka mula memperjuangkan hak asasi. Maka dosa yang seorang-seorang jangan kacau. Ini pahaman liberal. Dia bawa satu pahaman, dia tu pergi Batu Ferengi, tengok satu orang pakai bikini. Tu imam tu lah, pakai suspender je. Subhanallah. Tu imam, abang, tu imam pakai suspender. Apa mayang jemaat pakai jubah, duduk Batu Ferengi. Biar tu dosa dia dengan Tuhan. Biar dia tak mau campur. Saat lagi bawa satu GRO ke NGO ke apakah, GRO naik hotel tu maksiat tu bang. Jangan ketuk bilik orang, faham tak? Tu dosa dia dengan Tuhan. Boleh faham tak? Oh, sudah tuan. Dia ada 2 pula, dosa dengan Tuhan dengan dosa dengan orang. Dia tu tak semayang tu, biar dia lah, dia tak kacau orang. Selagi mana dia tak kacau orang, kita tak boleh kata apa. Biar pergi kat dia lah. Tak semayang, biar pergi kat dia, dia tak kacau orang. Ni nama dia satu pahaman individual. Selagi mana tak kacau orang, hang nak buat apa-apa, belasah lah hang. Inilah yang dibawa masuk sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang berbahagia tuan pengurusi masjid dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan tahniah kepada pengurusan masjid kerana pada malam tahun baru ni pelbagai aktiviti diadakan, tetapi tuan-tuan di sini bertuah, boleh ada ceramah, boleh ada qiyamul lail, ya, macam-macam kita boleh buat. Manfaatkan cuti besok ni dan manfaatkan dengan satu sambutan yang baik. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah kampung kita, dirahmati oleh Allah jemaah kita, keluarga kita, negeri kita, negara kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni berasal daripada Nabi Adam alaihi salam. Tak tahulah kalau tuan-tuan sini mengaku asal pada beruk. Sebab ada yang kata kita ni asal pada monyet, asal pada beruk. Tak tahu tuan-tuan. Belah beruk sekok. Bila nak jadi orang? Sampai ke bila? Sampai ke mati tak boleh jadi orang. Kok orang jadi beruk putih. Beruk nak jadi orang ni rasa dak lah. Mustahil. Sebab kita ini daripada manusia yang pertama, nama dia Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Baik, bila disebut kita ni berasal daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Disebutkan kepada kita Nabi Adam daripada tanah. Sama ya. Kita cerah ke, kita gelap ke, tinggi ke, rendah ke, kaya ke, miskin ke, kita ni sama saja. Dan bila kita duduk bercampur dengan pelbagai jenis kaum, pelbagai jenis bangsa, agama, macam-macam lah tuan-tuan kita tengok. Bila kita fikir tentang keajaiban yang Allah Ta'ala sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kamu tak fikir kah? Kamu tak tengok kah? Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada diri kita ni. Ada yang kata tanda-tanda kebesaran Allah ni ialah bila kita buka tapak tangan, yang belah sini jadi alif, lam, lam, ha, dia buat lagu tu. Macam-macam lah. Kita luaskan lagi, bukan setakat tapak tangan kita ya. Luaskan lagi macam mana Allah Ta'ala ni dia ciptakan kita. Walaupun kita ni berbeza nama, berbeza kaum, berbeza bahasa, keturunan, asal, tapi pokok pangkalnya kita ni adalah sama. Daripada Adam, Adam daripada tanah, kemudian jadilah kita daripada air yang terpancar. Min nutfah amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Daripada air yang terpancar tadi jadilah kita. Disitulah tanda kebesaran Allah yang pertama. Bagaimana manusia boleh bercakap sedangkan asalnya daripada air. Daripada air boleh bercakap, daripada air boleh keluar suara, daripada air boleh jadi macam-macam rupa, tak sama pun. Hak dalam masjid ni mana ada sama tuan-tuan? Semua beza. Kok yang sama baru ni lupa. Yang budak kecil mana tahu serupa muka dia. Kan? Tu tara kecil besar so tak sama juga. Tak sama suara, tak sama cap jari, tak sama DNA. Padahal asal daripada ayak. Daripada ayak boleh cakap. Hebat. Tuan-tuan, tetapi walaupun kita ni tak sama pada cap jari, tak sama pada ayak leong, tak sama pada DNA, tetapi Allah bagi kita sama tang benda lain. Tang mana Ustaz? Banyak tang. Nah, banyak tang. Macam belah Penang ni banyak hang. Hang pi mana lah, hang buat apa lah, hang semua dia. Banyak tang. Tang mana? Tang spare part. Spare part kita boleh pakai. Walaupun berbeza agama, walaupun berbeza keturunan, asal apa semua ni, tapi spare part boleh pakai. Tak faham tak? Abang duduk mana? Baganyok. Sakit apa? Buah pinggang. Abang pergi India, ganti buah pinggang di India. Sana mereka jual buah pinggang, operate, tukar baru. Tak pun pergi China, ada 100,000 dapat buah pinggang baru. Buah pinggang orang lain boleh masuk ganti buah pinggang kita. Nampak? Tak sama cap jari, tak sama DNA, tapi buah pinggang boleh pakai orang punya. Tu yang anak murid saya tukar di India, 6 bulan duduk di India, balik-balik tumbuh misai. Tumbuh misai makcik tu. Ceritanya lain macam makcik lah ni, tak tahu saya tumbuh misai lepas tukar. Rupanya buah pinggang orang jantan tuan-tuan. Jadi akak-akak mana nak tukar tu tanya lu, ni jantan betina tak pasal tumbuh janggut ni. Bayangkan tuan-tuan, jantung kita ni pun boleh tukar. Bayangkan jantung boleh tukar. Sekarang ada derma organ, nama dia tukar jantung, derma jantung. Ada satu budak tahfiz di Setiawan, aksiden motosikal, balik pergi ke hospital, doktor ambil jantung dia, helikopter bawa jantung dia mai Ipoh. Landing dekat Ipoh tu, bawa jantung dia pula pergi buat operate satu perempuan Cina di Ipoh. Tukar jantung budak tahfiz ni masuk pada jantung budak Cina ni. Subhanallah. Jantung boleh tukar bang. Subhanallah. Kawan saya di Johor, dia derma tulang.
dia daftar sebagai penderma tulang. Kalau dia mati, ambil tulang dia, bagi pada orang yang memerlukan tulang. Dia mati tuan-tuan, demam seminggu, demam, masuk hospital, meninggal. Doktor operate, ambil tulang paha, ambil tulang lengan, bagi pada orang yang kena kanser tulang. Jadi tulang dia masih lagi dipakai oleh orang hidup padahal dia mati. Hebatnya Tuhan, tuan-tuan. Ada spare part kita ni. Rambut abang ni botak tengah. Dia boleh ambil rambut abang hak balance tepi ni, buat restore balik di sini. Tanam rambut nama sekarang ni. Subhanallah, Masya Allah. Yang tak ada spare part yang tu bang. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Yang tu tak ada siapa derma lah. Sebab tu yang mana abang-abang di sini pondang-pondang yang teringin nak buang tu, pikir panjang tu. Potong 2 bulan, nyesai pula, silap buang. Lah ni. Siapa nak derma benda tu? Mata orang derma tau. Jantung orang derma, hak tu orang tak derma. Ni yang saya jumpa pondang seorang, dia buang habis dah. Dia kacau. Tak boleh nu lah, tak boleh ni, sakit lah, apa menyesal tak, mana saya tahu. Siapa nak derma kat abang? Pergi jumpa Pak Mat derma kat saya. Aku pun nak pakai. Kata, tak pernah faham, tak faham sudah. Tak. Jadi tuan-tuan, kita ni tak sama agama, tapi ada benda yang sama. Sama tang situ pula. Sampai darah kita ni boleh tukar. Abang pi hospital accident. Doktor tambah darah siapa? Nah kita tanya. Tak tanya lah, duduk dalam bilik tu doktor tambah 3-4 balang tambah. Tambah darah O ke, B ke, ABC ke, tambah belakang. Darah orang boleh pakai dalam badan kita. Maha suci Tuhan. Bayangkan tuan-tuan, kalau badan kita untuk kita ya. Mati kita tuan-tuan, accident, darah banyak, tak boleh nak ganti dah. Tapi Tuhan bagi pada kita kasih sayang lagi, boleh tolong manusia bukan setakat dengan wang, bukan setakat dengan sedekah, boleh tolong dengan tubuh kita sendiri. Masya Allah. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita ni. Walaupun dia kafir, tak pernah sembah Allah, tapi tetap Allah bagi dia minum. Tu hebatnya Allah Ta'ala ni, Maha Penyayang ni, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak pernah semayang tuan-tuan, tapi tetap Allah bagi rezeki pada dia. Udara ni Allah bagi oksigen kat dia. Tengok-tengok dia kena penyakit asma, tak boleh menapah, duk sapu sampah habuk banyak agak petang tu. Malam tu tak boleh tidur, duk hak pak dia bola kereta pi klinik. Pi klinik pekuk tang situ, kena 1 jam 2 jam tak apa. Boleh balik malam tu. Sebelum balik pak dia buat apa? Pi kat kaunter kan. Berapa ringgit semua? RM55. Boleh takkan yang tu RM55. Nak jalan lagi, kata budak cashier tu. Yalah dah sedut benda tu ya, RM55. Kami dah tolong tu, syukurlah. Bayar juga. RM55 sedut oksigen, kena bayar bisin. Ni hak Tuhan bagi oksigen free ni. Kalaulah Tuhan minta cas, umurlah apa? 60 kali mampu kita tuan-tuan. Tapi kita ni tak pernah bersyukur yang selama ni kita duk sedut free daripada Tuhan. Kita hanya teringat nikmat tu bila sakit. Sebab itu tanda kebesaran Allah, dia bagi kita sakit, dia bagi kita susah, supaya kita ingat pada Allah Ta'ala. Sebab tu orang sakit dia tak sebut benda lain tak. Dia sebut Allah. Nak makan Allah. Sihat pakcik? Allah. Macam ni lah. Allah. Nampak lah.
Mengah, kawan mengah. Allah. Nak bangkit pada kerusi pun Allah. Nak duduk atas wheelchair Allah 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 Allah. Nampak tak? Allah tak berhenti. Sebab tu Allah bagi main bola tak gol. Main bola tak gol sebab apa? Bila tak gol kita sebut apa? Allah. Safi Rahim menggelecek kepada K. Kunalan. K. Kunalan merebat. Oh, tidak gol. Allah sikit lagi. Allah sikit. Nampak tak? Oh, tandukan daripada Aminur Rahim Abdul Rohadi. Oh, sayang sekali. Kita di rumah Allah. Apa hari? Aduh, kaki mangkuk betul. Allah kita sebut. Masuk kali ketiga, sepakan sudut daripada gol. Bila gol tuan-tuan sebut apa? Yeay, nampak tuan-tuan, nampak. Mesti dia buat tuan-tuan. Mana ada orang bila gol Allah, tobatlah hum tak ada tuan-tuan. Bila gol saja, yeay, nampak. Itulah sebab Allah bagi kita sakit, sebab tu bersyukur. Bukan minta sakitlah kat leha oi. Pergi duduk tengah-tengah jalan tu. Buat apa kat leha tunggu lori langgar. Tu bodoh nama dia. Tak ada kerja. Duk sehat-sehat pergi cari penyakit. Bengong nama dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau nak kira kita hak semayang, kita hak mai puasa, kita hak mai qiyam mulai malam ni Ustaz Syarkawi. Baik tak kita ni? Kira baik. Mai maghrib nu kat engku nu. Daripada Ipoh mai. Loh. Mana Ba'at tadi? Lupa Ba'at tadi. Saya suka dekat Ba'at ni. Suka menyanyi kat dia. Saat yang bahagia. Nama dia Saat lah. Satu lagi nu hak di Kedah nu. Alo mi Vespa Pak Saat. Tu dia kat entah. Tayar dia licin macam pirina yang hangat. Start tak jalan, lalu dia nak hangat, lalu dijual kepada Tok Saat. Baik tuan-tuan, kita hak main malam ni baik tak? Oh baik. Saya Pak Ji saya ni pergi sambung ni. Tanya Ustaz sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ingat saya ceramah tu dataran lepas tu sekolah dia ingat pada saya ceramah sampai sini. Baik sungguh. Pak Ji ni dapat ada minum air? Dapat. Pi tengok pula tuan-tuan. Orang yang malam ni mabuk, orang yang malam ni buat jahat, orang yang malam ni tak sembahyang, yang malam ni duk coupling, couple. Dia boleh tak minum air ni? Boleh. Habis tu apa bezanya orang yang baik, orang yang sembahyang dengan orang yang tak sembahyang? Kan dua-duanya juga dapat nikmat daripada Allah. Ustaz, saya hak sembahyang ni pun dapat, dia hak tak sembahyang pun dapat. Apa bezanya Ustaz? Sebab tu ada orang kata malah hak saya sembahyang tak kaya-kaya pun, nu hak tak sembahyang nu kaya. Dia faham lagu tu. Tuan-tuan, memang kita daripada sudut yang lain sama. Orang kafir pun dapat kereta, kita pun dapat kereta. Orang kafir dapat oksigen, kita pun dapat oksigen. Tapi apa yang membezakan kita dengan mereka? Apa yang menjadikan kita ni lebih daripada mereka? Nama dia iman. Yang tu beza dia. Kalau nak kira hak lain, mereka ada rumah, kita ada rumah. Kita ada baju, mereka ada baju. Mereka ada televisyen, kita ada televisyen. Mereka ada iPhone, kita ada Samsung. Kita ada Oppo, mereka ada Samsung. Semua ada. Sama. Tetapi yang tak ada pada mereka tu apa? Iman. Ini bezanya tuan-tuan. Yang Allah menilai kepada kita, iman kita. Apa dalil dia? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia. Manusia tu siapa? Islam ke tak Islam ke? Kita semuanya berada dalam rugi melainkan 4. Yang pertama, siapa yang tak rugi? Orang yang beriman.
Dengan sebab imannya kita ni tuan-tuan, mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengaku Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, senyum kita pun dapat pahala. Senyum kita dapat pahala, tolong orang dapat pahala, salam dengan orang dapat pahala, bagi sumbangan dekat anak-anak kita tadi dapat pahala, bersalin, beranak, mengandung dapat pahala, menikah dapat pahala, mai semayang dapat pahala. Sebab apa? Kerana kau beriman pada Allah, Allah bagi kau pahala. Nu hak depa nu semayang tak? Semayang, pahala tak ada. Puak-puak tak Islam nu sedekah tak? Oi, depa lagi banyak sedekah tuan-tuan oi. Saya pergi ceramah satu negara tu, hospital dia buat. Punya kaya jutawan tu, hospital dia buat, dia tanggung orang sakit di hospital, punya besar hospital dia. Kaya. Kita setakat sedekah sejadah ya. Kita sedekah sejadah membangga dah. Siap tulis belakang sejadah tu, ikhlas pada Kak Engku Fatimah. Sejadah je beli kat Medan RM20. Yang dia no buat hospital 20 tingkat. Besar daripada kita lagi sedekah dia. Tapi tak ada nilai. Sebab apa tak ada nilai? Sebab dia tak beriman kepada Allah. Berapa ramai tuan-tuan jiran kita baik. Jiran sebelah rumah kita ni bukan Islam, tapi baik, tak tahu nak habaq saya. Tak tahu nak habaq tu sahabat, tak tahu nak habaq. Duk dia ni yang sudah. Lah, tak tahu nak habaq saya. Orang kita macam tu. Orang kita macam tu lah, tak tahu nak habaq lah, kata. Ada kata pula kat belakang. Nak cerita betapa baiknya jiran saya tu ustaz. Oh, tak tahu nak kata apalah, kata baik sungguh lah. Ustaz kira lah, dia suruh kita kira pula berapa. Dia suruh kita kira pula berapa, nak kira apa? Ustaz kira tengoklah, lepas kira tengok pula. Ustaz kira tengoklah, dia jiran tak Islam ustaz oi. Dia kalau pergi market mana ustaz, dia sedekah kat saya. Belikan 2-3 kilo, sekilo saya. 2 kat depa. Oh, baik. Baik ustaz. Hak jiran belah sini, jiran belah ni orang kita. Ada? Bukan kata bagi ikan dia curi kita lagi ada ustaz oi. Oh ya kan. Teruk. Ni jiran hak belah hak ni tak Islam ni ustaz itu. Anak saya nak beranak, duk tunggu ambulans tak main-main. Dia kata tak apa naik kereta dia. Dia bawa naik kereta dia ustaz. Allah kata nampak tak? Ustaz tengoklah hak jiran rumah saya ni, ketuk pintu pun tak buka ustaz oi. Oh teruk sungguh. Baik sungguh ni jiran lah rumah saya ni ustaz. Kalau hujan dia angkat kain saya. Oh ya. Dia siap ayun. Dia ada kedai dobi ke? Tak memang dia. Baik tak jiran ni? Baik. Tapi dia tak beriman pada Allah. Baik tak? Tak ada nilai sekupang. Tak ada nilai. Jiran ni pula tadi pula, jangan kata bagi ikan, duk curi lagi. Curi serai pun jiran tu lah. Yang ayam dia duk belah tak buh kandang lah apa semua, duk berak atas seat motor Y3 suku kita, dia lah entah. Jiran kita ni jenis minta tolong pun tak boleh tolong. Tetapi bila dia mati, apa kita kena buat? Uruskan jenazah dia. Pasal apa? Pasal dia beriman, pasal dia Islam. Yang dosa dia tu dia dengan Tuhan, tapi hak engkau pada dia kau kena tolong dia. Uruskan jenazah dia. Kenapa? Kerana iman tu tuan-tuan. Setengah orang dia tak reti nak menilai dah mana dia iman. Maka Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Tapi kita tak anggap orang yang seiman dengan kita ni saudara kita. Kita duk anggap hak sebelah ni. Hak tak beriman ni konon-konon baik. Maka Allah jawab di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, tuan-tuan boleh cek, ayat 13 tuan-tuan boleh cek. Allah larang ni. Allah larang minta tolong daripada orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tak beriman pada hari akhirat. Mereka tu dah putus asa daripada hari akhirat. Macam mana orang yang dah mati berputus asa mereka daripada hari akhirat? Allah larang tuan-tuan dalam surah Al-Mumtahanah. Subhanallah, Masya Allah. Kita tengok di sini tuan-tuan,
Yang membezakan kita ni sama-sama kita ni, yang tadi dengan orang yang tak Islam, kita tolak tepi lah hak tak Islam ni. Ni hak sama-sama pula malam ni, sama-sama Islam pula dah. Ada yang pakai telekong daripada pukul 6.30 lah sampai 9.30 tak buka. Dari 6.30 pakai telekong sampai lah ni 9.35. 7 jam, 7, 8, 9, 3 jam. Loro panas lik-lik. Tak buka. Peluh sampai ke paha mangah. Kuat betul iman mangah ni. Ni abang-abang kita ni pakai serban daripada kemarin tak buka-buka. Serban ni tak pernah buka, duk gantung je. Habis gantung pasang balik, habis gantung pasang balik. Punya baik iman dia. Allah tengok kita ni tuan-tuan, ada hak main naik kereta Vampire, ada yang naik kereta hantu Toyota, ada di bawah tuan-tuan lah. Ada yang main naik kereta kecil ya tuan-tuan, kecil ya, kereta mini Mr. Bean. Ada yang naik motor Modernas, ada yang X-Spy, ada yang motor Meet, jalan kaki tu nama dia, motor to meet nama dia tuan-tuan. Ada sini yang kerja sendiri, ada sini yang pencen, ada sini yang kerja kerajaan, ada sini yang menegah, ada sini yang sakit, ada sini yang uzur, ada yang sihat walafiat. Allah tengok di mana. Okey, maka banyaklah manusia ni melihat pada muka dia. Maka dia sibuklah dijaga muka dia. Padahal Allah tak tengok muka dia. Allah tak tengok warna dia, Allah tengok hati dia, Allah tengok iman. Tapi manusia tak jaga hak dalam, manusia jaga hak di luar. Cari krim pencerah muka, pergi kedai cari sabun muka, cari maskara, segala benda dia buat, masker sana, masker sini. Pak siapa nak bagi muka tu lawa. Tak seronok dengan mata hitam ni, pergi ambil mata kucing. Tak lah. Ni buh sini ni. Lain lelaki dia balik kerja, turun balik. Kenapa Din? Silap rumah pula dah lah. Dia bubuh mata apa tau, mata kucing ni. Tu dia. Semalam saya pergi tukar nama dengan kawan-kawan saya, tukar cok jari lah apa semua ni. Kawan saya tu mulut jahat. Ni mata ori ke mata palsu? Mata tu, hui, subhanallah. Bulu kening ni tuan-tuan punya tebal ni. Bulu mata ni. Ni tebal ni. Macam tu hak sapu debu, dia punya tebal. Allah tak tengok kau tapi yang tu yang manusia sibuk. Akhirnya carilah krim pencerah muka, muka aja cerah, tangan gelap. Lagi orang takut kat anak muka cerah, tangan gelap, susah hati kita tuan-tuan. So dia gini hidup saja. La ilaha illallah. Yang Allah nak tengok hati kita. Cantik kalau hati kita, jagalah iman kita, bagi solid iman kita. Bagi solid iman tu apa? Jaga akidah elok-elok. Akidah rosak habis. Sebab tu awal-awal bila kita melahirkan anak, bagi dia dengar perkataan akidah lah. Walaupun hadis menyuruh azan dan iqamat itu, ada setengah ulama berpendapat hadis menyuruh azan dan iqamah itu ialah hadis dhaif. Tetapi kebanyakan ulama suruh amalkan. Walaupun dhaif saja pun, tapi bukan ditolak pun dhaif. Untuk jadikan sebagai satu amalan kebajikan, silakan. Maka orang kita di Malaysia ni pun bila ada budak lahir azan. Supaya apa? Antaranya ialah biar budak tadi mendengar kalimah tauhid yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Setengah orang dia tunggu nurse bagi baru dia azan. Nurse bagi, dah basuh, dah bersih semua, baru dia bagi kat pak, dia suruh pak tu azan. Waktu duk bersih budak tu, berapa banyak nurse cakap. Dia dengar apa? Kalau dia dengar geng persatuan nurse makcik bawang, habis.
Sementara duk bagi mandi budak tu lah, hantar nak ni ha. Ya ke? Ha, budak tu duk nganga depan ni tuan. Berapa banyak dia duk nyembang benda-benda bukan-bukan tu. Sebab tu orang tua-tua dulu pesan, bila duduk je, dulu kalau beranak bilik sebelah, pak tunggu kat ruang tamu. Dulu, sekarang tak boleh lah. Okey, kalau kita masuk hospital, boleh masuk hak bayar punya, boleh duduk bersalin sekali, bagus Okey, duduk sekali bagi semangat. Lihat, abang ada di sebelah. Abang ada memang, abang ada sebelah, hak sakit saya. Oh, sudah, tak. Dulu orang tua-tua kita, bila beranak saja kan, dengar je bunyi budak tu, pak tu bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tang ruang tamu tu dia azan. Bukannya nak tunggu menghadap ke telinga budak tu. Sekarang ni tunggu sejam lepas mandi lah, duk bedung budak tu apa semua, baru nurse tu bagi kat pak. Nurse Cina pula. Concang bagi ke dia pula. Encik sudah boleh ajan. Ketok pak dia ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tanya pula, sudah tukar si kalangan. Orang Cina pandai pada kita pula. Tu takbir raya. Dia belasah takbir tuan-tuan. La ilaha illallah, apa kejadah ni. Dulu dengar saja budak tu keluar teriak, bangun bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kalimah pertama yang dia dengar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu hikmah dia. Yang kedua sebab apa? Sebab supaya setan-setan yang dipanggil sebagai Ibn Subyan, yang suka kepada budak-budak, ni, yang duk usik budak-budak ni, lari bila mereka duk dengar azan yang didengarkan kepada budak-budak tadi, supaya budak ni tak kenanya tangisan, sawan, duk teriak. Sebab tu kalau kita tengok pada budak yang duk teriak tu, Ahmad Al-Bab tu, cuba tanya Pi Ramli balik, waktu hang beranak ni, dia ni beranak, hang azan tak? Mungkin lambat azan, mungkin tak dan nak azan, mungkin besok baru nak azan. Tah macam-macam benda yang sampai dekat dia tu, ya jenuh tepuk segala dinding nak bagi diam budak tu. Hikmah kenapa disuruh azan? Satu, supaya kalimah tauhid masuk dalam badan dia, dengar pada dia. Dua, supaya setan yang suka pada budak-budak melarikan diri. Soalan dia, Ustaz, macam budak kecil ni dia dengar, Ustaz. Allah kata dia dengar. Dia dengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dan kami jadikan pada dia tu pendengaran. Nombor satu yang Allah bagi pada budak ialah dengar. Sebab tu kita bila mengandung, kita pula dah. Bila akak mengandung, bukan kita. Tuan pun hangguk, gini hangguk tak. Bila isteri tu mengandung, bacalah Quran, bacalah yang elok-elok, cakaplah yang elok-elok. Sebab hak dalam perut tu dengar apa hak mak pak dia baca, ada manfaat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menjaga tauhid, menjaga iman. Kerana apa? Kerana ini yang paling asas. Kalaulah tuan-tuan semayang, tapi kalau iman tak betul, macam semayang rajin, Allahu Akbar, subuh orang datang pukul 5.30, dia pukul 5 sampai. Oh, hebat. Orang balik lepas subuh, dia pukul 8 baru balik. Oh, hebat. Bila nyembang dengan dia boleh kata pula, kalau ikutkan saya ni yang patut jadi Nabi hari tu, malaikat silap dia bagi kat Nabi Muhammad tu, dia dapat tu, untuk saya tu. Sebab saya hang pula dapat. Sebab saya nama Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang bijak, engkau adalah Rasul. Allah sebut Yasin saya. Wah, seweh dah tuan-tuan. Gila tuan-tuan. Iman dia rosak, dia boleh kata dia Nabi pula. Apa ramai hari ni yang mengaku jadi Nabi. Setakat Imam Mahdi tu boleh gagah lagi lah.
Nabi dia mengaku ni yang di Selangor Nabi Melayu kata dia. Dan yang herannya ada pengikut. Dia kata dia Rasul Melayu, Nabi Muhammad Rasul Arab. Bila orang marah dia, orang tangkap dia, dia letak jawatan. Saya dengan ini meletakkan jawatan saya. Oh, meletak jawatan pula Nabi tuan. Macam-macam manusia ni. Yang pelik-pelik. Ada yang datang jumpa saya, bergaduh kat kerani depan. Saya bila tengok apa, hai depa ni. Saya telefon apa hai. Dia nak jumpa ustaz tapi tak ada dalam senarai temu janji. Lah, betul? Dia nak juga ustaz. Saya tak bagi, dia marah saya. Bagilah dia masuk. Oi, susah jumpa ustaz ya. Mengalahkan jumpa YB ni. Tak adalah, saya senang. Tapi kalau ikut temu janji, senang lah bang. Abang tak ada temu janji kot. Mana saya tahu temu janji, ingat boleh jumpa ya. Oh, tak boleh lah, ramai datang bang. Apa masalah abang? Tak adalah, tanya sikit je pada ustaz. Kenapa orang cakap pada saya ni bukan Imam Mahdi? Itu soalan saya. Dia ni sama ada tak makan ubat, waya putus ataupun terlepas tuan ni. Dia boleh kata kat saya, bagi tahu pak siapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Tang mana tak kena? Oh, sudah. Kalau saya kata memang bukan Imam Mahdi pun, dia sepak saya tuan-tuan. Kawan dekat ni kita kali buat apa kat dia? Wah, ada depa kata abang bukan Imam Mahdi. Itu masalah saya. Tapi tengok pada dahi itu luas apa semua tu, nampak ciri-ciri tu ada. Bulu kening tebal bercantum tu ada, ciri Imam Mahdi tu ada. Yang ni lah yang saya cari-cari. Oh, sudah. Macam jual jus Nusantara pula minta. Nah, jahit manik tu cucuk jarum, assalamualaikum, keluar pagi balik malam, waalaikumsalam. Cari produk yang inilah yang saya cari-cari. Oi, kita ni jus Nusantara pula. Abang saya mana? Saya cemur tak? Oh, cemur. Abang mana cakap Arab? Tak pandai. Tang situ silap abang. Sebab Imam Mahdi pandai cakap Arab. Abang tak pandai, abang bukan lah. Oh ya. Tak apa Ustaz, balik lah. Balik. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya tahun ni dia masuk kelas bahasa Arab, tahun depan dia boleh cakap Arab. Saya Imam Mahdi. Mampu kita tuan-tuan. Yang kita kena jaga iman. Maka orang-orang yang bukan Islam, musuh-musuh Islam, dia nak rosakkan kita. Nak tutup masjid, orang marah. Tak bagi semayang, orang mengamuk. Suruh murtad, orang mengamuk. Kacau duit zakat, orang Islam marah. Nak menikah dengan orang Islam, kena masuk Islam. Orang Islam kuat, dia bertahan tang situ. Jadi apa benda yang mereka nak rosakkan kita? Dia rosakkan iman. Hang Islam lah, tapi bukan Islam yang sebenarnya. Yang ni yang ditanamkan dalam keadaan kita sekarang. Yang kita duk sambut tahun baru, kita duk sambut. Yang mereka duk fikir, apa pula yang mereka nak rosakkan kita? Apa pula dia kata ni? Lepas ni apa strategi kita? Supaya mereka ni longgarkan ikatan pada agama. Longgarkan kepercayaan pada Tuhan. Mereka buat. Kita tak, kita kira seronok. Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Nak seronok aja. Depa pula lepas ni apa pula kita nak hancurkan depa? Lepas ni apa pula strategi kita untuk rosakkan depa? Kita pula, weh, lepas ni mana? Meris ha. Lepas ni apa? Minum ha. Lepas ni apa? Karok ha. Orang Melayu kita hak tu. Depa tak fikir hak tu, depa fikir nak bawa ke mana kita ni. Maka salah satu benda yang dia orang bawa kepada kita supaya iman kita rosak, namanya ialah liberalism. Nama dia ialah liberalism. Bawa satu fahaman, nama dia Islam, tapi liberal. Percaya pada Allah, tapi liberal. Yang inilah bukan iman yang sebenarnya. Walaupun dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi dia belum solid. Yang Allah nak tengok ialah iman yang solid.
Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, untuk Allah saja aku menghadap. Maka dia bawa satu pahaman yang kita sekarang panggil liberalism dan pluralism. Yang pertama kita tengok, saya nak cerita liberalism lah, tapi tu dia cerita punya panjang, baru nak masuk tajuk Pak Su. Tak apa, tak apa, pukul 12 pun habis. Duduk bersila tuan-tuan. Saya tak apa, ada kursi. Mana ada dinding, lega kan tuan. Tuan-tuan nak cerita liberal. Apa dia menatang liberal ni Ustaz? Liberalism tu menatang apa? Hang ikutlah Islam, tapi janganlah ikut sangat-sangat. Macam tu. Hang semayang je lah, tapi janganlah. Itu. Memanglah kita kena buat macam tu, tapi takkan ikut Tuhan macam tu. Ada fikir lagu tu. Memanglah kita ni kena puasa, tapi kena tengok lah. Dia ada pula di hujung tu. Sampai kita ni jadi loy tentang agama. Dah tak sensitif tentang agama. Dah tak kisah tentang agama. Sampai bila dah tak kisah tentang agama kita, kita mula menukar agama. Kita mula menganggap agama tu sama. Kita mula menganggap agama ni tak ada beza. Nama dia naik satu lagi, nama dia pluralism. Agama adalah sama. Jadi sebelum nak sampai kepada ajaran agama adalah sama, dia bawa satu ajaran Islam liberal, pemahaman liberal. Apa dia? Liberal dia datang daripada 3 cara. Pertama, kebebasan. Kedua, individual. Ketiga, rasional. Maka 3 benda ni tuan-tuan, dia akan datang pahaman. Pahaman yang pertama liberal, dia datang daripada apa? Dia datang daripada satu sikap yang dipanggil sebagai kebebasan. Hak saya. Tak, saya nak buat macam ni. Yang hang sibuk saya apa? Duit-duit saya, rumah-rumah saya, baju-baju saya, yang hang sibuk saya apa? Ni, dia ajak lagu tu. Dan yang hang nak jaga tepi kain saya apa? Saya punya pasal. Saya kata, Kak, kita kena jaga tepi kain orang. Yang tak bolehnya masuk dalam kain orang. Jaga tepi kain kena kak. Hak tak boleh masuk dalam kain orang. Tak, kubur ustaz lain, kubur saya lain. Pasal apa ustaz nak sibuk pasal saya? Maka mereka mula memperjuangkan hak asasi. Maka timbullah hari ini kata-kata yang marah kepada penguasa agama, yang marah pada mufti, yang marah pada jabatan agama, yang marah pada ustaz, yang marah pada ketua kampung, yang marah pada pengurusi masjid, dan marah pada siapa-siapa pun yang nak nasihat dia. Bila ustaz nasihat dia, dia tanya pada ustaz, sampai bila you all ni nak tentukan cara hidup saya? Sudah-sudahlah orang-orang agama ni nak menentukan cara hidup kami. Kami bukannya bodoh. Saya lawyer tau. Saya doktor tau. Saya bukannya bodoh. Saya pun boleh tahu mana baik mana buruk. Sampai bila orang agama ni nak sibuk nak menentukan cara hidup kami? Ini pahaman liberal sekarang tuan-tuan. Dia gunakan satu pahaman hak. Saya nak pakai skirt, apa masalah awak? Hak saya lah. Saya nak minum arak, ini hak saya. Selagi saya tak kacau orang, apa masalah awak? Tuan-tuan, budaya sekarang ni dah ada dah. Bila kumpulan ini makin berani memperjuangkan hak mereka, maka tuan-tuan, orang mula jadi satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit takut nak tegur dan malas nak tegur. Kadang-kadang dia mari dalam rumah, suami saya pun tak tegur saya, you siapa nak tegur saya? Suami saya pun tak larang tau. Sudah. Mak bapak saya pun tak cakap apa, awak orang tua dia sibuk pula. Sudah. Zaman dulu lain. Cikgu bila pergi sekolah, anak bila pergi sekolah, pak pesan pada cikgu, cikgu tengoklah anak saya ni, jangan patah kayuk sudah. Sekarang begini, saya pun tak tarik telinga anak, cikgu tarik telinga anak saya. Cikgu ada berapa telinga? Sudah tuan-tuan. Balik rumah cikgu tu, tukar sekolah lala tu juga.
Dia mula kata, pak saya pun tak kacau, mak saya pun tak kata apa. Bila kita pergi tegak ni, apa hampa duduk dua-dua ni tepi pantai malam-malam kedua pagi ni, dak hang siapa? Dia tanya kita pula. Kita kata, saya ni pengurusi masjid, kami daripada masjid. Masjid lah ni, pantai. Oh, sudah tuan-tuan. Dia jawab macam Pak Kodi. Apa ni semua? Sebiji macam Pak Kodi ni. Tuan-tuan ni kalau berlakon dengan Pak Kodi ni, pening kepala. Dia bukan ada dialog, skrip dia tak ada. Dia belasah. Itu pengalaman saya berlakon dengan Pak Kodi. Nah, saya pun pelakon juga tuan. Sampai dia kata, Ustaz, belasah lah Ustaz nak kata apa, nanti kami edit. Itu Pak Kodi bagus tuan. Joy apple, joy orange, mangga dan jambu batu. Itu nama dia Pak Kodi. Dia boleh sound kita pula. Masjid lah, apa hal nak jaga? Sebab tu hari ni ada usaha, dia kata tutup je jabatan agama. Nyebuk kata. Sibuk kata dia. Jangan lagi buat program agama lagi dah. Nyebuk je kata dia. Apa pasal nak buat juga? Hari ni kita ni tak pernah tinggal di sekolah buat majlis ceramah, di maktab buat ceramah, di universiti buat program agama. Di mana-mana pun ada program agama bertahun-tahun. Hari ini orang mula mempertikaikan. Kenapa mesti ada untuk orang Islam saja? Kami tak ada. Orang mula bising. Dan bising mereka itu disokong pula oleh golongan liberalism. Sampai hari ini nak cakap pasal Jawi tak boleh. Nak ajak 2-3 muka surat pasal Jawi pun orang bantah. Yang sokong bantah tu orang Islam. Ni dia lah tuan-tuan. Yang ni lah. Bila sampai pada satu tahap ni tuan-tuan, dia kata ini hak asasi. Hak asasi apa? Hak asasi saya. Saya nak rambut warna kuning ke? Saya nak rambut warna baloi ayam? Aku suka saya. Hak saya, rambut saya. Hang buat sendiri ke rambut hang? Soalan, kamu buat sendiri ke rambut kamu? Allah buat. Habis tu, hak Allah ke hak kamu? Badan kamu ni ada jantung, ada darah, ada buah pinggang, ada isi, ada daging, ada tulang ni. Kamu kata hak kamu ke? Tak, yang jadikan Allah. Cuba kamu ingat balik Allah. Cuba tuan-tuan tengok ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb, Allah gunakan perkataan Rabb. Qul a'udzu birabb. Qul a'udzu birabb. Kenapa Allah tak kata qul a'udzu billah? Qul a'udzu billah. Kenapa tak ada? Kenapa qul a'udzu birabbil falaq? Sebab ada orang yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Ada orang yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Kalau Allah turunkan ayat, aku berlindung dengan Allah yang menciptakan, dia tak percaya. Sebab dia kata Allah bukan Tuhan. Tetapi Allah gunakan perkataan Rabb. Bila Rabb, siapa yang ciptakan kau? Tuhan lah. Tuhan lah. Dewata Raya lah. Tuhan yang maha besar lah, yang hebat lah. Apa nama dia? Allah lah. Tak ada, bukan Allah, bukan Allah. Habis itu siapa? Tuhan lah. Rabb. Rabb. Allah gunakan Rabb. Rabb tu apa? Allah gunakan satu perkataan. Rabb itu membawa maksud Allah yang menciptakan engkau, Allah yang menguruskan engkau, Allah yang memberikan segala-galanya pada engkau, semuanya atas hidayah, rahmat, belas ihsan daripada Allah. Maka Allah gunakan satu perkataan untuk menunjukkan sifat Allah itu, nama dia Rabb. Kalau kita belajar tafsir tuan-tuan, seronok baca ayat ni. Kenapa yang ni Allah? Kenapa ini ilaha? Kenapa yang ni Rabb? Sebab Allah bukan setakat menciptakan, Allah jaga engkau. Allah jaga engkau. Allah ciptakan jantung. Dan Allah atur berapa kali jantung bergerak seminit.
Kamukah yang atur jantung dalam dada kamu? Tak. Darah ni berjalan 24 jam. Kamukah yang kontrol darah? Tak. Habis tu siapa yang kontrol? Rabb. Siapa Rabb? Allah. Kalau gitu, kamu tidak ada hak atas diri kamu. Yang ada hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan liberal ini tuan-tuan, dia beranggapan bahawa dia bukan makhluk Allah. Dia bukan hamba Allah. Kalau dia tahu dia hamba Allah, dia akan taat kepada Allah. Dia akan terima apa jua perintah Allah. Sebab dia tahu dia datang daripada Allah. Dan satu hari nanti dia akan kembali kepada Allah. Sekarang pahaman liberal ni tuan-tuan, dia kata ini hak saya. Jangan paksa saya, okey? Kita kata buat macam ni, wajib semayang. Jangan paksa saya, okey? Saya tak suka. Anak-anak sebelum balik sekolah, semayang zuhur di surau sekolah. Jangan paksa Islam pada anak saya, okey? Subhanallah. Okey, Islam sendiri, jangan paksa-paksa, tolong, kata dia. La ilaha illallah. Nombor satu. Nombor dua, golongan liberal membawa satu pahaman ada dua jenis dosa. Satu dosa individual, satu lagi dosa ramai-ramai. Maka dosa yang seorang-seorang jangan kacau. Ini pahaman liberal. Dia bawa satu pahaman, dia tu pergi Batu Ferenggi, tengok satu orang pakai bikini, tu imam tu lah, pakai suspender je. Subhanallah. Tu imam, abang, tu imam pakai suspender. Apa mayang jemaah pakai jubah, duduk Batu Ferenggi. Biar tu dosa dia dengan Tuhan. Biar dia tak mau campur. Sekali lagi bawa satu GRO ke NGO ke apakah, GRO naik hotel tu maksiat tu bang. Jangan ketuk bilik orang, faham tak? Tu dosa dia dengan Tuhan. Boleh faham tak? Oh sudah tuan. Dia ada dua pula, dosa dengan Tuhan dengan dosa dengan orang. Dia tu tak semayang tu, biar dia lah, dia tak kacau orang. Selagi mana dia tak kacau orang, kita tak boleh kata apa. Biar pergi kat dia lah. Tak semayang, biar pergi kat dia, dia tak kacau orang. Ni nama dia satu pahaman individual. Selagi mana tak kacau orang, hang nak buat apa-apa, belasah lah. Inilah yang dibawa masuk sekarang. Tak, saya pakai macam ni kacau hang kan? Tak kan? Duduk diam. Kalau kacau orang, baru betul. Pergi merompak, pergi mencabui, pergi merogol, mencuri, tu kacau orang, tangkap. Isak dadah. Lah kakak orang kena jaga ni. Merogol banyak. Tua sangat tua mua. Kambing mua rogol tambah kak. Umur 72. Kambing tu mau rogol. Dia duduk atas tangga, kambing lintas. Dia tengok seksi juga kambing ni. Oh sudah tuan. Naya kambing tu. Mau korban tak boleh lah. Dia kan peduli sekarang. Yang tu tak apa. Pahaman individual ni tuan-tuan, dia membawa satu pahaman apa kepada kita? Dosa saya punya. Saya tak kacau orang, memang saya tak baca zakat, memang saya tak sembahyang, itu saya dengan Tuhan. Okey? Itu saya dengan Tuhan. Hormat duk kat ujung tuan ni. Maka hari ni datanglah pahaman, jangan ketuk bilik hotel orang pukul 3 pagi. Jangan duk kacau. Kita tak akan ada polisi tu lagi. Oh, dia bawa satu pahaman dah. Liberal nama dia tuan-tuan. Yang ketiga, apa dia asas pahaman liberal? Pahaman dia ialah membawa satu asas menggunakan akal. Orang bagai nyok ni panggil rasional. Belah saya di Ipoh tu guna akal. Belah tuan-tuan lagi canggih rasional. Dia guna kepala otak dia. Tak ni saya sebagai jemaah karya di sini lah. Nama saya lah, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Hajah Halimatun.
Ni soal jawab dalam mesyuarat agung masjid. Okey, semalam saya buat rakaman TV malam tadi pukul 12 tak habis. Bila ada soalan penonton, kita dah bagi dah soalan tu, suruh dia baca. Jenis tak mau baca, leceh lah, baca kertas kan, merah duk fokus bagus punya. Dia punya duk hafal makcik duk hafal. Okey, soalan daripada penonton, silakan. Saya Halimatun binti ni, soalan saya pada ustazah, kalau macam kita, kalau macam kalau Upa punya kalau ni saya tengok dia susah. Lah saya ambil mikrofon, kalau jodoh. Yang tu kalau tuan. Banyak kalau. Mai Makcik Halimatun ni. Saya perkenalkan dulu, nama saya Halimatun. Saya nak soal pada pengurusi masjid. Kenapa orang perempuan tidak boleh menjadi imam di masjid ini? Sebab saya percaya bahawa Islam itu adil. Kalaulah lelaki boleh imam, kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Kebetulan bersama dengan kita ini ialah Hajah Rogayah. Dia adalah Johan Qari'ah peringkat mukim. Dia suara sedap, baca sedap, lagu nahwan sedap. Apa salahnya seorang dia mewakili kaum ibu menjadi imam pada tempat kita? Kata Islam tu adil. Oh, sudah. Pak Su pun tanya macam mana JK semua macam mana? Kita buat undi lah, undi angkat tangan. Jadi tengok majoriti lah macam mana. Jadi tak apalah, kita buat undi pula. 6 menyokong, 4 menentang. Disebabkan majoriti 6, kita lantiklah Hajah apa tadi? Hajah Rogayah ya, Ustazah Rogayah jadi imam. Imam Zul, Imam Bidin, Imam Mahdi, Ustazah Rogayah. Sebab apa? Dia guna rasional. Kata Islam tu adil, kenapa tak lantik imam perempuan? Dia bawa pahaman ni. Akhirnya sekarang dah ada dah tuan-tuan, imam perempuan, nama dia Aminah Wadud. Dia jadi imam semayang bila dia orang perempuan campur satu saf dengan laki-laki dan perempuan. Dah ada satu masjid dah sekarang tuan-tuan, masjid untuk golongan liberal. Imam perempuan, muazzin perempuan, selama rok. Di Afrika Selatan, masjid untuk gay. Semua gay semua, jadi tu imam pun gay. Allahu Akbar. Subang belah kiri, Allahu Akbar. Dia kata Islam tidak membezakan. Kenapa kami gay tak boleh jadi imam? La ilaha illallah. Guna apa? Dia guna kepala lutut. Rasional. Dia menggunakan rasional. Ada satu orang menulis dalam Facebook dia, guys, bunyi pun guys, kenapa Nabi Adam tidak sujud, kenapa Iblis tidak sujud kepada Nabi Adam? Sebenarnya Iblis hormat pada Allah dan mengaku Allah tu sebagai Tuhan. Sebab itulah dia tidak sujud pada Nabi Adam, kerana makhluk tidak boleh sujud pada makhluk. Dia hanya boleh sujud pada Allah. Sebab itulah Iblis tidak sujud pada Adam. Tuan-tuan dengar macam mana? Patutlah dia tak sujud nampak tuan? Iblis tak sujud pada Adam sebab manusia, makhluk tak boleh sujud pada makhluk. Iblis ni dia sujud pada Allah aja. Tu yang dia tak sujud. Baik Iblis ni. Akak-akak pula anggap, tak perasan. Sudah tuan. Tu yang ada satu laki-laki telefon saya, dia kata, Ustaz, boleh tak ajar kat saya macam mana cara saya nak minta maaf? Minta maaf pada siapa? Pada setan. Lah. Kenapa bang? Tak ada, saya duk maki dia, marah dia, tu rasa berdosa sangat. Saya rasa nak sebut kepala otak kau. Kira selesai ya. Baik, saya nak bacakan pada tuan-tuan doa untuk mengelakkan gangguan sihir, doa untuk penyembuhan daripada penyakit, dan mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Jadi saya nak ijazahkan pada tuan-tuan bacaan ni. Kalau ada hajat tuan-tuan malam ni yang mana ada air, boleh buka lah botol air dia. Yang mana tak bawa air, ambillah tapak tangan, letaklah di mana tempat tuan-tuan yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan.
Dan yang ketiganya, jadikanlah zikir ini sebagai amalan kita tiap-tiap hari lepas kita sembahyang, jadikan dia sebagai zikir. Baik, nombor 1, kita niat, nombor 1 kita sebut dulu bacaan ni ya. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-azimul halim. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Baik, baca doa ni dulu, kemudian tuan-tuan boleh amalkan 7 ayat ni. Baik, sekarang tuan-tuan yang mana ada masalah, saya ni sakit jantung, saya ambil tapak tangan, saya letakkan di dada saya. Akak-akak ada masalah migrain, letaklah di tapak tangan. Anak tuan-tuan ada sebelah tuan-tuan, letaklah atas hubung-hubung. Dia niat. Yang mana ada penyakit, maka mudah-mudahan doa ni, ayat ni boleh menyembuhkan kita dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas saya habis baca, tuan-tuan bacalah doa tuan-tuan, mintalah disembuhkan penyakit. Sebutlah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'. Ya, sampailah habis, mintalah Allah sembuhkan. Baik, sekarang tuan-tuan ambil tapak tangan tuan-tuan, letaklah di mana saja yang tuan-tuan rasa tak sihat, sakit selalu. Bacalah tuan-tuan. Ikut saya baca. Tak ikutlah, tuan-tuan memang tak hafal pun. Dengar saya baca, tuan-tuan aminkan saja. Baik, surah yang pertama ialah surah At-Taubah ayat 51. Okey, tuan-tuan boleh salin surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah. Baik, surah yang kedua ialah surah Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Boleh niat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Baik, ayat yang ketiga surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Baik, surah yang keempat ialah surah Hud ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Baik, surah yang ke-5 surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum
wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik, surah yang ke-6, surah Fatir, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Baik, surah yang terakhir, surah Az-Zumar, ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba'ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqaman ila anta. U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya ijazahkan bacaan ini pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan, memberikan manfaat pada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan buku saya ni, tuan-tuan boleh dapatkan di luar, di Pusat Pendidikan Al-Barakah punya gerai. Sumbangan ni adalah untuk Akademi Da'i di sekolah saya. Terima kasih semua tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.